السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله فقهنا في الدين وعلم التأويل. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وجعلنا من الراشدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin pencinta ilmu yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini kita masuk kepada hikmah yang ke-42 daripada kitab Al-Hikam oleh Ibn Adi Al-Sakandari. Hikmah yang 14 ini berbunyi la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimar raha. يسير والماك الذي ارتحل إليه والذي ارتحل عنه ولكن ارتحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرة الله إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت إذا فهم. والسلام. Janganlah engkau berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Kerana itu akan membuatmu seperti keldai yang mengitari penggilingan. Keldai itu berjalan menuju ke setempat yang ternyata adalah tempat semua ia berganjak. Tempat bermula dia berganjak, bergerak. Kan tapi pergilah dari alam menuju yang maha pencipta alam. Kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Anna ila rabbika al-muntaha. An-Najm. Dan lihatlah sabda Nabi SAW. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk mendapat ridha Allah dan Rasulnya, maka dia dapat ridha Allah dan Rasulnya. Maka hijrah di dunia atau dia adalah dunia. Siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk niat dunia, nak dunia, yusibuha imra'atin yatazawwajuha, ada yang kiuha atau wanita yang dikahwininya. Fahijrah ila ma hajara, maka hijrahnya ke apa yang dia niatkan itu, iaitu berpulang balik kepada niatnya. Pada Allah Rasulnya dapat pahala. Pada dunia dan wanita nikah ini dapat itu saja. Fahamlah. InsyaAllah kita faham kata-kata itu. Moga-moga. Ialah hadis ini hadis pertama dalam kitab tentang niat dan sebagainya itu. Namun kefahaman itu kita tingkatkan lagi. Supaya kita berusaha untuk fokus kepada niat, tujuan hidup ini, tujuan beramal ini, dan apa bentuk pun, matlamat adalah maradatillah. Dunia itu sampingan, tapi Allah yang matlamatnya. Kalau dunia yang dihajatkan, dunia yang dikasatkan, dunia yang matlamatkan, maka seperti himar yang berpusing sekitar pengisar tadi. Kalau bermula daripada utara, dipusing sampai utara balik. Kalau bermula pada 60 darjah, pusing 60 darjah balik. Bermula pada sekiri, dia berhenti di kiri. Dia tak akan lebih jauh. Mana pusingan di situ. Jadi jauhkan fokus kita, matlamat kita pada maradatillah. Bukan dunia ini. Atau apa saja yang bentuk alam ini. Alam itu di dunia, atau alam di akhirat. Sebenarnya Allah mengenai alam. Alam itulah masih Allah. Karena wa anna ila rabbikal muntaha, matlamat tujuan utama kita ialah Allah.
Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi, wahai Tuhanku. Engkaulah maksudi, maksud tujuan hidup ini. Ridha engkaulah yang kami tuntut. Dalam kitab lama yang telah diperbarui tulisannya dalam bahasa baru, dalam bahasa Rumi. Kalau asalnya kitab ini dalam tulisan Jawi yang suka difahami oleh kebanyakan anak-anak muda hari ini, kecuali mereka yang belajar tradisional, pondok-pondok misalnya. Tapi kini diubah suai tulisan Rumi dan bahasa yang diubah suai agak lebih mudah. Tahniah kepada penulisnya yang berusaha menulis semula dalam bahasa dalam tulisan Rumi yang lebih mudah dibaca oleh ramai orang. Moga-moga ramai manfaat bagi kitab ini. Saya juga memilih banyak perkara yang berkaitan ini agak baik sebahagiannya, insya-Allah telah untuk semasa. Siapa yang mengerjakan ibadah amal, ya dalam kitab ini tulis begitu dalam menguraikan hikmah ini. Siapa yang mengerjakan amal ibadah kerana ingin mendapatkan darjah yang tinggi dalam kehidupan dunia dan akhirat, maka bererti dia sedang berjalan. Siapa sahaja beramal untuk dunia atau akhirat, dia berjalan. Dia beramal lah tu. Dia beramal. Sama ada amal duniawi atau akhiri, dia beramal. Ya, dah beramal. Teruskan. Oleh itu, jangan anda menjadikan alam ini sebagai tempat. Cuma ingat, jangan perjalanan itu, amalan itu bermatlamat dunia. Matlamatkan, fokuskan pada akhirat. Dah berjalan, okey, teruskan perjalanan, teruskan ibadah, teruskan amalan. Tapi di pendekatan jangan bermatlamat kepada dunia yang sementara. Pada alam ini, lebih jelas. Pada alam, Masya Allah. Selama Allah tadi sama ada alam dunia ini kan, dalam akhirat pun juga, kalau itu matlamatnya, maka kita tak sampai kepada hakikat perjalanan, hakikat penumpuan, hakikat matlamat kita sendiri. Kalau tidak, sekitar dan berpusat di sekitar pusingan tadi. Itu saja. Ya. Dan lebih berat lagi apabila penulis ini mengibaratkan orang-orang yang beramal begitu, bekerja begitu seperti himar. Himar menggambar satu yang keji, yang hina. Bukan himar itu hina, tapi dia digambarkan sebagai himar. Kan himar yahmil asfara. Quran surah Al-Jumu'ah sebutkan tentang orang yang berilmu tapi tidak beramal, tapi himar. Himar yang membawa sampah. Buat sampah pembuangan biasanya. Atau dalam konteks Malaysia kata lembu. Lembu yang bawa khazanah di belakang, dia tak tahu apa dia. Atau yang baik kata apa dia bawa saja. Itu himar. Jangan jadi himar. Apa dia? Kalau sekiranya kita beramal bersungguh-sungguh untuk mendapat dunia. Atau dalam bahasa lebih tepat, mendapat alam. Alam itu Masya Allah. Termasuk yang di akhirat sekalipun. Yang baik. Sebab syurga. Bukan itu matlamat. Tidak salah untuk mendapat syurga. Tidak salah untuk mendapat neraka. Tapi matlamatnya bukan itu. Matlamatnya adalah maradatillah. Itu penekanannya. Saya ulangi, tidak salah untuk minta syurga. Dan kita meminta Allah Ta'ala minta syurga. Allah SWT kita minta syurga Firdaus. Nabi SAW kita minta syurga Firdaus. Dia salah syurga Firdaus. Berdoa minta syurga Firdaus. Tidak salah. Tapi itu macam bonus biasa. Hakikatnya adalah dapat ridha Allah Ta'ala. Ridha Allah Ta'ala dapatlah yang lain itu. Tapi bukan itu matlamatnya. Matlamat adalah ridha Allah. Kita disuruh oleh ibu, oleh isteri, oleh suami, oleh anak, oleh kawan dan sebagainya. Contohnya diminta untuk dapat satu. Kita ambil satu yang dihajati itu, baik Alhamdulillah. Namun kenapa kita ambil? Kenapa ubah? Kenapa pujian? Ya, kita tidak itu. Kita nakkan taat semata-mata taat kerana Allah SWT. Dalam konteks masa ini, taat pada ibu, taat pada suami, taat pada sekian itu, kerana dia adalah ibu kita, ayah kita, suami mamanya, pemerintah misalnya. Bukan dengan upahannya. Upah dapat insya-Allah Ta'ala. Tapi kalau niat fokus pada upah, dapat upah. Walaupun lumayan, tapi yang kita nak ialah maradatillah. Moga-moga dapat difahami insya-Allah Ta'ala. Saya buat sebuah contoh kitab lain yang boleh dirujukkan oleh kawan yang berminat. Baik insya-Allah dalam kitab ini sengaja saya perkenalkan pagi hari ini tentang kitab-kitab yang berkaitan atau menguraikan kitab sekandari ini. Kitab ni agak masyhur juga, ada 2 jilid kata saya. Maafkan saya tak pasti, tapi saya 2 jilid.
yang ditulis oleh Fadil Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas mufti wilayah, Masya Allah cukup baik. Dengan baiknya di antara lebih daripada yang lain, kemudian bawa kata-kata hikmah daripada orang sufi, Masya Allah bahasa. Jadi elok juga siapa yang ingin mendalaminya merujuk tulisan ini, insyaAllah baik berkat, insyaAllah Allah berkati penulisnya. Dan pada mana-mana cedok mana kita lain juga sedikit pun juga Allah rahmatinya, insyaAllah ta'ala. Kita ambil pengajaran. Sebab kita hikam ni agak sebagai orang sukar untuk dipahami. Tapi kita melihat pada buku-buku kitab-kitab tulisan yang lain, syarah misalnya surah oleh Ustaz Al-Fadil Dr. Zulkifli misalnya, kita baca Pulau Manis, kita baca Sa'hawa, kita baca Al-Buti dan lain-lain lagi, kita bertambah ilmu, bertambah kefahaman itu. Namun yang penting bukan fahaman saja, yang penting beramal dengannya. Faham dan beramal. Sekarang faham saja, okeylah baik, tapi tidak sebaik. Tidak sebaik orang yang beramal dengannya. Mungkin tak faham sangat-sangat, tapi yang faham itu diamalkan. Masya Allah, daripada faham dan faham, berbagai huraian dapat, tapi tak beramal. Tidak. Konteks ini contoh hikmah ini, kita betulkan matlamat, betulkan qasad, betulkan maqasid, betulkan niat. Apa kita buat pun, matlamatlah maradatillah. Hatta syurga yang dijanjikan itu pun bukan matlamat. Itu Allah bagi, insya-Allah taala. Matlamatlah maradatillah. Elok juga dikatakan. Kan dia kata Ustaz Dr. dalam mafhum hikmahnya. Dan setiap bab tu begitu hikmah dia secara ringkas. Saya tak pasti mana diambilnya, sama dia sini atau lain, tapi yang penting baik kata-kata ini. Insya-Allah berkat. Jangan kamu tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang saleh sekalipun. Yang saleh sekalipun bagi akhirat. Tadi. Jangan kamu bermatlamat. Aku nak syurga. Nak syurga. Saya ulangi. Tidak salah. Tak syurga. Tidak salah. Ada fadail yang banyaklah amalan. Tapi jangan. Sebab kita yang telah masuk ke kitab ini. Membaca dan mengkaji dan menghayati kitab ini. Yang menafikan itu, tetapi matlamat ialah maradatillah. Amal soleh, tapi nakkan bahaban untuk diri sendiri, maka itu bukan matlamat terbaik. Matlamat ialah maradatillah. Itu dapat insya-Allah ta'ala. Ini adalah kerana akhirat juga adalah alam atau makhluk seperti dunia. Masya Allah. Al-alam itu, Masya Allah. Selain alam, alam. Atau makhluk yang dicipta. Syurga Allah cipta, neraka Allah cipta, segala Allah ciptakan. Yang kita nak apa? Nak yang dicipta Allah pencipta. Kita nak makhluk atau khalik. Tuntasnya kita nakkan khalik. Khaliquna wa raziquna itu. Bukan pada makhluk yang diciptakan. Kalau makhluk sama kita juga. Cinta yang makhluk tidak kekal. Ada kita baca kitab lama dulu kan. Pujian dalam 4. Puji Allah bagi Allah itu kekal. Puji Allah makhluk itu kekal. Puji makhluk tidak kekal. Ada yang pujian ini besok mencela. Puji makhluk Allah juga ini tidak kekal. Ada hari ini beriman, bertakwa, esoknya tumbang. Benda juga. Puji Allah bagi Allah kekal. Alhamdulillah. Puji Allah bagi makhluk juga kekal. InsyaAllah pasti. Jadi kitab ini dalam bab ini penulis menekankan soal itu. Justru tuntutlah daripada Allah yang maha pengurnia. Mencipta segala makhluk dengan penuh penunaian hak ubudiyah dan mendirikan hak rububiyahnya. Kita ni tahun ini kita dah ulang tempat lain, kita berhubung lagi. Cuma pendekanannya ialah buat satu bermatlamat maradatillah. Untuk mendekati, untuk mencintai dan dicintai oleh Khalik, bukan makhluk. Saya ulangi lagi, tidak salah tuan berdoa untuk minta syurga. Saya nak katakan matlamat bukan itu. Matlamat Allah. Allah ghayatuna. Bukan jannah. Allah ghayatuna. Maka kita bacalah. Raditu billahi rabba. Bil islam dina. Nabi Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam Nabi wa Rasulah. Ini Rakyat Abu Daud menyebutkan siapa yang baca pagi 3 kali. Petang 3 kali. InsyaAllah ta'ala. Allah redha perbuatan harian atau malam itu. Ya. Ayuh ahbab. Hadirin
syahidin yang dikasih sekalian. Allah Ta'ala yang kita berperhatian juga berkaitan tajuk ini. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsid fiha فيسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها فيسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ini dialog malaikat dengan Allah Ta'ala. Allah beritahu pada malaikat, ini ja'al fil ardi khalifah, aku akan jadikan bumi ini khalifah, yani Adam AS. Qalu ataj'al, mereka berkata kepada para malaikat, apakah kamu ja'alanya taj'al, adakah kamu akan menjadikan fiha di bumi ini mayufsid, orang yang merosakkan, mufsidun, merosakkan bumi ini, dan yasfikul dima, menumpahkan darah. Dan kami, kata malaikat, nusabbih, bertasbih, bihamdillah, nuqaddislah, kami bertasbih memujimu, menyucikanmu. Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Inilah yang ditekankan bahawa Allah a'lam, Allah khaliq, Allah mengetahui, Allah yang mencipta segala, Allah pentadbir seluruhnya, bukan yang lain. Kita mahu siapa? Selamat kita, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha kuasa. Itulah ghayah kita, matlamat kita. Bukan kecil-kecil, bukan makhluk dari kita juga, walau nampaknya besar, tapi dia tak makhluk. Sebesar mana, sekuat mana, sehebat mana, semulia mana, seberkuasa mana pun, dia tak makhluk seperti kita. Contoh orang takut pada hantu. Hantu itu makhluk. Takut pada jin. Takut makhluk. Takut pada harimau itu makhluk. Cuma, takut satu fitrah, satu nature, satu semula jadi. Cuma jangan lebih takut pada Allah supaya khaliq, yang pencipta. Allah maha mengetahui. Sa'alimah manusia itu, Allah a'lamu ma la ta'lamun. Kita lihat lagi. Allah cipta manusia ini tidak sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa annakum ilaina la turja'un. Kita kembali kepada Allah, bukan pada yang lain. Pada Allah yang khaliq, Allah yang mencipta kita, Ar-Razi rezeki, bukan pada yang lain. Maka sebab itu fokuskan matlamat pada Allah. Seorang anak yang jauh mana pergi ke luar negara, ke mana untuk belajar mencari rezeki, dia balik jumpa mak ayah. Bagaimana kalau dia bergaduh, berkelahi, derhaka mak ayah? Tentu dia baliknya tidak senang. Dia terpaksa balik, tapi balik tidak senang. Dia malu jumpa ayah. Dia takut tak jumpa, tak temanya lagi, atau berbagai-bagai. Tapi akhirnya mendapat ayah, ibu. Kita kembali kepada Allah. Seburuk perangai kita, sebaik perangai kita, siapa kita, akhirnya ilaina turja'un, kembali. Maka fikir-fikir sematang-matangnya. Apa yang kita buat ini, pastikan seperti tepat yang Allah perintahkan. Nanti kita kembali kepada Allah keadaan seronok, insyaAllah. Masrur, keseronakan. Mendapat amalan biyaminih, tangan kanan, bukan bin yasar, bukan tangan kiri atau barak di belakang. Quran ini menjelaskan lagi, ya ayyuhal insan innaka kadhib ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, umumnya semua, manusia mukmin, tak kafir, tak bangsa apapun, innaka kadhib ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadhun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu tetap mendapat balasannya nanti insyaAllah. Kita kembali untuk Allah Ta'ala dan balasan. In khairan, fa khairan. In syarran, syarran. Siapa yang buat kebaikan, miskal zarrah, balasan. Dan jahat pun, miskal zarrah juga akan balasannya. Allah itu maha adil. Allah maha mengetahui. Allah bijaksana. Inna ila rabbika ruj'a. Surah Alaq yang kita hafal semua. Allah sebut awalnya, innal insana la yatgha. Al-astaghna, manusia ni rasa sombong, angkuh bila rasa sebab cukup, sentiasa sihat,
jawatannya tinggi, berkuasa, kaya raya, penyokong ramai. Tapi ingat, inna ila rabbika ar-ruj'a. Sebab mana bukan mati. Dan mati kau jumpa Allah Ta'ala. Dan dia balasan. In khairan, baik. Baiklah. Balasannya insyaAllah. Kalau tidak, baliknya. Namun balik lagi kepada rida Allah Ta'ala. Rida Ta'ala itulah insyaAllah dapat kebahagiaan di akhirat nanti. Wa anna ila rabbika muntaha. Surah Al-Anjmal. Dan bahawasanya Tuhanmu juga kesudahan segalanya perkara. Dia katakan tadi bahawa kalau kita didapat syurga, dan kalau kita nakkan syurga, bukan rida Allah Ta'ala, Allah beri syurga. Tapi gembira tidak? Memang gembira syurga. Tetapi tentulah orang yang lebih sukanya cinta Allah. Yuhibbuna. Ibu ayah bagi manggulu besar. Memang disukalah bagi manggulu. Tapi bermasa muka dengan ibu ayahnya. Misal contoh saja. Mungkin tidak tepat. Tapi sekarang untuk pembahasan, untuk bayangan begitu. Maka cinta Allah lebih utama daripada segala pemberian dan janjinya. Allah tidak mungkin janji Allah bagi. Tapi kita nakkan yuhibbuhum, yuhibbuna. Cinta, mencintai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali pada hadis yang disebut oleh Syekh Al-Albani. Faman hijratu ilallah wa rasulih. Fajrullah rasulih. Siapa matlamat Allah Rasulnya, dia dapat balasannya. Siapa matlamat dunia yang dia tidak kendak wanita yang dia kahwin, maka itu. Ini kisah yang kita masyhur seorang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Diketahui oleh para sahabat mengatakan dia pergi bukan matlamat usal kerana ikut Rasulullah, tapi kerana nak kahwin dengan wanita yang disintainya. Nabi tidak jawapannya keras, tapi menyebut bahawa siapa hijrah kerana dunia, dapatlah dunia. Sebab hadiah kerana wanita, dapat wanita. Kalau tambah lagi, kalau nak jawatan pujian, dapatlah pujian jawatan, ketinggian. Tapi kalau Allah Rasulnya, dapat balasan kekal abadi. Di akhirat nanti, insyaAllah. Maradatillah. Allah suka, Allah cintainya, dia mencintai Allah. Haibuhum, hibbuna. Maka, sikit pesangan bahawa jadikanlah ia sebagai amalan agar anda tidak berpindah kepada selain keduanya. Jangan sekali tersasar atau jatuh pada landasan asal, iaitu matlamat maradatillah. Cinta Allah, cinta Rasul. Rasul menyebutkan bahawa adibu awladakum bisalasi khisal. Hubbi nabiyikum. Hubbi alibati batil Quran. Didik anak-anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Cintai nabimu Muhammad SAW. Wa adibaitih, dan keluarganya. Dan cintai Quran. Membaca Quran, tilawah Quran, tadabbur Quran. 3 perkara. Yang pertama dan kedua itu fokus pada Nabi dan para sahabat, ahli keluarganya dan Quran. Dan itu mencakupi semua. Cinta Quran, cinta Allah. Cinta Quran, cinta Nabi. Cinta Quran, cinta muttaqin. Cinta yang terbaik sebenarnya. Jadi jangan tinggal ini. Cinta Rasul, cinta Rasul dengan berbanyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Nabi Habibina Muhammad. Mungkin ada khilafnya, ada kawan-kawan tidak suka menjawab Sayyidina. Jangan gaduh-gaduh. Tinggalkan, bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bagi yang ingin menyebut Sayyidina dengan keyakinan sendiri, berpenghormat dan sebagainya, teruskan. Yang penting kita lakukan terbaik dengan keyakinan kita, dan kefahaman ilmu yang ada pada kita. Kita ambil guru kepada kita yang sangat kita yakini, jangan bergaduh. Gaduh itu satu darang. Satu yang dibenci. Hanya perkara khilaf kecil-kecil, Sayyidina atau tidak Sayyidina. Maka setengah orang menjalan tengah. Kalau tahayat dan solat, tidak baca tidak Sayyidina. Di luar Sayyidina. Tapi jangan dicari pasal, jangan buat masalah. Bacalah. Sebab yang menyebut Sayyidina pun bukan cara-cara ulama. Maka sebutlah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Nabina, Habibina, Wazafana Maulana Muhammad SAW. Sebab hormatan kita pada Nabi yang kita kasih, yang kita cintai. Allahumma salli Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad. Sekarang maaf saya sekadar menyebut khilaf ini. Jadi bagi saya tidak mencampur di mana-mana. Yang penting dia berselawat kepada Nabi SAW, sama ada menebas Sayyidina ataupun tidak. Jangan sekali
mencari masalah dengan kawan-kawan. Kita terlalu banyak musuh. Musuh itu banyak. Kafirun yuqatiluh, munafiqun yubghiduh, syaitan yadulluh, nasan tunazi'uh. Jangan sampai mukmin yahsuduh pula. Saya ulangi, jangan sampai jadikan mukmin sama-sama kita bergaduh. Cari jalan selamat. Banyak benda yang kita sepakat. Ambillah sepakat. Satu dua perkara yang khilaf kita elakkan. Benda prinsip dan tegas. Prinsip dan tegas. Tapi itu telah tetap dalam lingkungan adab. Sebagai contoh ulama-ulama dulu, sesama ulama, sama ilmuwan, ada sikit kesalahfahaman ataupun tak berjelas ataupun dia tak suka, dia kata, wah, syekhun ajuz. Dia orang tua lama. Lemah begitu gini. Tapi tidaklah sampai memaki hamun atau memperlekehkan atau memperli-perli, tidak. Jangan, ya. Jadi sebutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Sayyidina Muhammad sebagainya. Dan perbanyak selawat itu tanda habunan. Al-Dibahati ingat juga. Pada Ummatul Mukminin kita baca sejarahnya. Anak cucu Nabi sallam sebagainya. Menantu-menantunya, para sahabat, kira sahabat dan sahabat-sahabat lain yang sangat besar jasanya. Jangan sampai kita memperlekehkan, apalagi menghina mereka. Seperti mana segolongan yang sekarang ni di dunia ini, maksud Indonesia ada juga orang yang menghina para sahabat. Mereka hanya pilih sahabat tentu sahaja yang mereka dipuji. Sedangkan mereka kata, ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat kan bintang-bintang. Siapa ikut arahannya, siapa ikut tunjuknya, maka selamat. Itu maksud ilmu bintang, ilmu astronomi yang kita pelajari lah. Kalau konteks bintangnya, tapi lah konteks kita lah sahabat Nabi itu kan bintang. Mereka telah berjuang, mereka berjihad, mereka berdakwah. Mereka mati syahid. Tiba-tiba kita menghina mereka. Azbillah. Okey, balik sini. Bahawa siapa yang binasa, ini satu kalimah yang mudah insya-Allah. Siapa yang binasa di sisi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala lah penggantinya. Mati syahid, menghabiskan harta fi sabilillah. Kita lihat Khadijah radhiyallahu seluruh hartanya fi sabilillah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua habis fi sabilillah. Gantinya Allah Ta'ala, gantinya di syurga nanti insya-Allah. Siapa yang keluar di rumah dalam keadaan untuk berpindah, berhijrah menuju Allah Ta'ala dan Rasulnya, kemudian dia meninggal dunia, maka terjadilah pahalanya katanya. Ini bahasa lama sikit. Menjadi pahala. Menjadi syahid. Malah dalam kita sebut apa? Kita berjalan untuk belajar ilmu atau mengajar ilmu pun kita, Allah takdirkan kita mati dalam jalan jihad fi sabilillah Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada dengan bersabda, berpindahlah. Fajdi Allah ila mahjar ilaih. Kita baca tu kan. Berpindahnya dia kepada Allah Rasulnya, berarti melangkah daripada semua alam daripada Allah cipta alam menuju kepada pencipta alam, dan itulah yang dituntut pada si hamba ini. Bukan berpindah kepada makhluk masih Allah, bukan macam itu. Tak nama apa pun, tapi kepada Allah Ta'ala. Cuma untuk mungkin sedikit penjelasan bahawa salah kita minta jawatan, salah kita minta kekuasaan, salah kita minta dan itu dan ini, ya, selagi kerana Allah Ta'ala matlamatnya, maka teruskan. Kenapa jadi ketua, jadi raja, jadi pemimpin? Kerana nak menegakkan agama Allah. Kerana itu Allah Ta'ala. Bukan kerana gaji besar, bukan kerana pension besar, bukan kerana elang-elang berbagai-bagai. Tapi kerana cerita Allah Ta'ala. Tapi nak betulkan itu. Tuliskan tadi, manusia ini pada mulanya betul. Tapi bila dapat habuan, kesemewahan, dilupa Allah Ta'ala. Kata Nabi sebutnya, jangan sampai kita suka bermewah. Bila suka mewah ini, yang kita lupa Allah Ta'ala. Ya. Kekal bersama dengan semua alam. Dan berpindah di dalamnya juga, itulah yang ditegah. Cinta segala yang kebaikan. Buat kebaikan, tapi nakkan untuk diri sendiri. Janji duniawi juga. Ada ukhrawi itu bentuk diri sendiri. Bukan cinta Allah Ta'ala. Bukan kasih Allah Ta'ala. Bukan kerana Allah, tapi nak syurganya. Bukan Allah, nak itu dan ini kelebihan. Itu dilarang. Saya ulangi, maka tidak salah, namun yang tertinggi makamnya adalah maradatillah. Bukan apa yang nak bagi.
Sikit tambahan 4 cara untuk mencapai matlamat tadi. Matlamat Allah Ta'ala. Pertamanya, bersungguh-sungguh wara'. Apa dia wara' itu? Wara' itu menjaga halal haram. Menjaga adab-adab. Menjaga sunnah Nabi SAW. Dilaksanakan baik. Satu juga hari ini yang sebut. Sunnah Nabi itu kita buat apa yang bebas saja. Tinggal apa Nabi tak menyantap yang kita buat pun satu yang kurang menepatinya. Kita buat apa Nabi buat saja. Apa Nabi buat dalam masa beberapa tahun. Umur Nabi 60 tahun lebih. Nabi dimaki berapa lama, diahmad berapa lama. Sahabat kenal berapa lama, sahabat kenal berapa lama. Tak banyak yang Nabi buat. Dan kita banyak benda pun kita buat sekarang ini. Ukurannya ialah jangan kita lakukan perkara dilarang. Batasannya umum, halal haram itu jelas. Dia punya kaedahnya itu. Jangan semua yang Nabi buat kita buat. Akhirnya tak buat apa-apa kita. Sampai Nabi tak buat, tak buat. Pun tak akan tak buat juga. Maka kenalah kita muzakarah dengan kawan-kawan yang baik. Merujuk ulama-ulama yang lebih faham dalam menyeluruh ilmu Allah Ta'ala yang luas ini. Hatta makai online begini pun, Nabi tak buat pun. Yalah soal ni soal semasa. Tapi maknanya, jangan sampai terlalu ridik, terlalu sempit begitu. Nabi tak menaik kereta, tak nak kereta lah. Tidak. Jadi begitulah. Lakukan. Maafkan saya. Agak sentuhan sikit. Jadi, barang itu menjaga halal haram. Perkataan, atau perbuatan, atau apa saja. Pergaulan, perjawatan, dan seumpamanya. Memperbaiki niat. Sentiasa niat. Tajdid. Membarui niat. Jangan sampai terselewing atau tersasar. Kita buat, kita minta, kata contohnya, sekarang kita musim dekat pilihan raya. Nak supaya nak bertahan pilihan raya. Matlamatnya untuk bersuara. Untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang setepatnya. Betulkan sampai jika menang. Teruskan niat-niat. Sampai mati. Takut masa niat awal tu, okey betul. Tangannya tumbang. Allahu Akbar itu, takut haram, niat. Lepas itu, niat macam-macam. Tutup ingat balik. Wallahualam. Jadi kita betulkan. Ikhlas aman. Ikhlas inilah sir rahsia Allah Ta'ala. Ikhlaskan Allah. Allah tahu kita nak gaji besar. Allah tahu kita nak elang besar. Allah tahu kita nak pension besar. Kita tahu Allah kita nak satu duniawi yang hebat-hebat ini. Allah tahu. Allah Maha mengetahui hati kamu. Fi qulubikum Allah tahu. Jadi betulkannya itu seikhlasnya kerana Allah Ta'ala. Dan tentunya kena ilmu. Kena ada ilmu. Tak ada ilmu kita akan kecundang. Nak buat apapun ada ilmu. Jadi pemimpin ada ilmu. Jadi pemimpin ada ilmu. Bagaimana jadi pemimpin ada ilmu? Khusus minat mengalahkan kenderaan. Dia tahulah sebanyak soal kenderaan. Soal bangunan tak bangunan. Soal ekonomi tak ekonomi. Bagaimana seorang yang tidak pandai ekonomi jadi menteri ekonomi? Misalnya contoh. Khusus begitulah. Umumnya dah tahu hukum hakam ini. Yang fardu ain pasti dah dulu kan. Kalau bidang tertentu, kena tahulah bidang itu. Jangan sampai dia jadi tikus membaik kelabu. Oleh itu, hendaklah si murid itu menjadi orang yang mempunyai hikmah, himmah dan niat yang tinggi sehingga dia tidak menoleh ke salah lain. Matlamat Allah dan Rasulnya. Allah ghayatuna. Rasul qaiduna. Al-Quran imamuna. Yang kita itu kan, jihad fisabilillah asma' wa inna. Itu kita amalkan soal. Tarikah sikit ya. Jadilah hamba Allah yang Ta'ala yang sempurna. Yang sempurna dan sempurnakan janjinya. Jangan anda melakukan sesuatu tujuan kembali kepada anda sendiri. Kita buat nak tujuan sendiri. Sebab nak dunia sendiri. Bukan benda-benda mautin lah. Jangan. Melangkah, berpindah dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Ada 3 macam. Ini pun mudah je saya buat tadi. Tentang berpindah daripada perangai yang tercela, yang buruk kepada yang terpuji. Berpindah daripada suatu keadaan yang sedikit atau kurang kepada yang lebih baik, lebih banyak. Berpindah daripada suatu keadaan yang amal yang baik pada suatu imbuhan yang pahala. Kepada atas kebaikan yang beberapa derajat. Dan semuanya itu tidak sempurna. Yang nak sebenarnya adalah kerana maradatillah teringkaskan insyaAllah. Ini berbalik pada asal yang kita pernah baca awal dulu. Al-ajabu kullu ajabin mimman yahrabu mimman la
انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه. إنها لا تعمى أبصار walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ini tekankan lagi bahwa pastikan yang kita harapkan, yang kita pohon, yang kita yang ada Allah Ta'ala bukan pada manusia. Pada Allah Ta'ala kekal abadi, manusia ini tak kekal. Dan sungguhnya mengherankan orang yang lari daripada sesuatu yang tidak mampu terlepas darinya dan justru mencari apa yang tidak kekal baginya. Sungguhnya bukan mata kepala yang buta, tapi mata hati yang buta, yang dada itu. Wallahu a'lam, moga Allah ada manfaatnya. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam ceramah dan penulisan bersama kita berkongsi ilmu. Moga-moga dapat beramal dengan yang terbaik hingga selamat, dan tujuan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.